Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama dia EV6. Dia berasal daripada Korea. Tapi yang baiknya dia lah, dia ni orang dia baik je. Betul tak? Orang dia cukup baik dan paling penting lah dia dengar cakap. Kau nampak ni, kita suruh jalan, dia jalan. Kita nak suruh dia berhenti, dia berhenti. Kita nak suruh dia reverse, dia boleh reverse. Dan untuk makluman anda semua, sekarang ni kereta ini bergerak tanpa pemandu dan hanya dikontrol pakai remote di tangan saya saja. Tu cakap dia ni cukup baik. Kau tengok. Dia berhenti dah, dia berhenti. Nak cakap apa? Oh, nak jalan lagi? Boleh. Kita jalan lagi. Kita jalan depan lagi So, untuk hari ni kita akan bercerita tentang sebuah lagi kereta elektrik daripada Kia, iaitu Kia EV6. So, macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masihlah subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan loceng. So, tunggu apa lagi? Sabar. So, tunggu apa lagi? Let's go! Brother. Saya duduk atas Alza viral dekat Malaysia, bang. Diterjun pun ada. Of course, semua kereta saya semua ada, bang. Terbaik, bang. Tapi alang-alang abang dah pakai Literjo ni, saya nak bagi benda special lah kat abang. Dah baik? Literjo Metallic. Barang baru, barang viral sekarang ni berada dekat Petron. Bau dia mantap dan tidak merosakkan interior kereta korang. Abang try. Tak rosak? Okey. Barang lama usah dia kenal, bang. Dia punya bau, bini wah pun boleh tergoda, bang. Bini tak apa, jangan janda sudah. So, kalau korang sayang kereta korang, nak pastikan permukaan kereta tak rosak, Dapatkan Literjo Metallic di Petron sekarang. yes, ini adalah Kia EV6, di mana untuk Kia EV6 ni, aku boleh katakan dia adalah kereta elektrik yang paling murah sekali, tetapi pada masa sama juga dia adalah yang canggih, yang paling canggih sekali dari segi pengecasan bateri. Di mana kalau untuk makluman anda semua, untuk bateri sebenarnya, kalau di Malaysia sekarang ni, kalau kita lihat sekarang ni, kebiasaannya untuk manufacturer dia cuma keluarkan bateri je boleh support sehingga 400 watt. Tetapi untuk Kia EV6 ni, dia boleh support sehingga 800 watt. Kiranya dalam erti mudah faham, berbanding 400 dengan 800, sebenarnya pengecasan untuk 800, penerimaan charging dia adalah lebih pantas berbanding daripada 400. Tetapi bergantung juga kepada charging station juga. Sebagai contohnya, okey? Sebagai contohnya, untuk yang 800 watt buat masa ini dekat Malaysia cuma ada 2 model saja, iaitu Kia EV6 dan juga Porsche Taycan. Tapi macam model-model yang lain macam Mercedes-Benz, EQA, EQS, BMW iX dan sebagainya, diorang cuma boleh terima sampai 400 watt saja. Dan berbalik kepada charging station, contohnya, dekat Malaysia sekarang ni yang paling canggih sekali charging station adalah 180 kilowatt. Contohnya dekat Shell. So, untuk 180 kilowatt, kalau kita bawa kereta ni pergi charge, dia boleh terima 180 kilowatt daripada charging station tu kepada kereta ni. Dan berbalik kepada kalau beza dia dengan 400 kilowatt, kebiasaan 400 kilowatt dia boleh terima maksimum 150. Walaupun charging station tu 180 kilowatt, tetapi dia boleh terima 150 je. So, at the end dia, walaupun sini 180, dia akan masuk sini maksimum 150 sahaja.
ini mudah faham lah. So, andai kata kalau next time, future, ada charging station yang boleh provide sampai 300 kilowatt. So, untuk 300 kilowatt, kereta ni pun dia akan masuk 300 kilowatt. Tetapi untuk yang 150 kilowatt, dia cuma boleh masuk 150 saja walaupun dia boleh bagi 300. Dalam arti mudah faham lah. Kiranya yang ini jauh lebih advance berbanding daripada yang kereta-kereta yang sedia ada dekat Malaysia. Kiranya dia dah macam satu step ke hadapan. Biasanya teknologi macam ni orang akan buat mungkin dalam tempoh beberapa tahun lagi. Tetapi untuk Kia, dia katakan, aku buat daripada awal, aku bagi yang paling the best. So, kita dah cerita pasal charging, next kita nak cerita pasal design pula. Untuk design, kalau kita tengok kereta elektrik sebenarnya, dia ada dua kategori tau. Di mana dia ada satu kategori yang memang platform itu dibina khas untuk EV saja. Dan ada satu kategori lagi adalah dia convert daripada kereta ICE, internal combustion car, sama ada daripada versi petrol atau diesel, dia convert kepada versi elektrik. Contohnya Volvo XC40. So kita nampak versi petrol dengan elektrik hampir sama. Tetapi berlainan pula cerita kalau kereta yang memang platform dia dibina A sampai Z khas untuk kereta elektrik saja. Contohnya untuk Kia EV6. Yang ini dia gunakan platform EGMP, di mana iaitu Electric Global Modular Platform, di mana platform ini turut digunakan pakai dekat Ionify. Dan apabila dia buat platform tu daripada scratch, so dia boleh buat design yang jauh lebih cantik berbanding daripada kereta yang hanya convert daripada ICE kepada elektrik. So, inilah hasilnya, hasil daripada platform yang dibina daripada scratch. Kita nampak kat sini, kereta yang lebih futuristik, design yang jauh lebih cantik daripada kereta-kereta ICE yang sedia ada. So, walaupun untuk yang ni, walaupun untuk Kia, walaupun dia sebuah kereta elektrik, tetapi masih lagi dia ada kekalkan dia punya DNA lah. Contohnya dari segi dia punya grill. Yang ini dia masih ada a bit Tiger nose dekat situ lah. Tetapi Tiger nose yang ni yang lebih melepeh sedikit lah. Itu pandangan saya lah. Tetapi kita nampak kat sini dari segi design dia memang dengan futuristik. Tambah dengan ini adalah logo Kia yang baru selepas rebrand benda tu. So memang kena dengan kereta ni. Dan untuk bahagian bawah kita lihat dia sama juga, orang katakan dihiasi dengan design orang katakan black piano. Lebih kurang ada orang katakan design, saya tak kerti nak sebut macam mana. Tetapi design ini yang seperti mana kita boleh dapat lihat lah dekat mana-mana kereta sekarang. Dan of course dekat bahagian tengah ni kalau akan nampak, ini adalah radar. Ini adalah radar lebih kepada safety. Dan seterusnya kalau kita lihat dari segi lampu. Lampu dia pun cukup kena dengan design dia. Dari segi kalau kau nampak lampu dia sangat tirus, sangat menajam. Dan bagi aku memang cantik lah. Tapi dari segi overall untuk bahagian depan memang nampak cantik. Dan sebenarnya untuk mana-mana semua, untuk kereta ni kan, sebenarnya kereta ni dah terima banyak award dah. Dia dah terima award best of the design, car of the year, banyak-banyak lagi. Dan beralih kepada bahagian side. Untuk kereta ni, ada yang katakan ini adalah SUV ke? Ini adalah crossover ke? Kalau kau bertanya aku akan cakap ini adalah sebuah crossover lah. Di mana dekat sini kalau kita nampakkan design dia nampak memang sebuah crossover walaupun ada yang katakan fastback dan sebagainya. Yang itu kita akan tengok kejap lagi pada bahagian belakang. Dan untuk bahagian tepi saya nak cerita rim. Dari segi rim biasanya kita dah boleh agak lah. Tengok rim ni kita tahu ini adalah kereta elektrik. So biasanya untuk yang rim ini cukup besar. Yang ini datangkan dengan rim bersaiz 20 inci. Dan untuk bahagian tepi ni untuk side mirror, yang ini kereta ni is all black. Dan kita nampak ada timbuk kat sini. So meaning ini adalah dia ada kereta ni ada 360 kamera. Dan untuk menjadikan dia lebih futuristik, untuk pemegang pintu dia tak guna pemegang pintu biasalah. So yang ni biasanya jenis leper. Dan kalau nak kita buka, kita tekan dan juga kita buka begini. Okey? So untuk dari segi ini, dari segi saiz memang bagi aku untuk bahagian dalam saiz dia memang cukup besar. Dan of course kalau kau nampak begini, nampak kereta ni macam besar tau. Ada yang mungkin tanyakan berapakah berat kereta ni. So well, kalau bercerita pasal kereta elektrik, kebiasaannya dia adalah lebih berat daripada kereta ICE biasalah. So untuk yang ni, kereta ni adalah berat dia adalah lebih daripada 2 tan. Berat dekat mana? Of course, berat dekat bateri. Dan menjadikan wow factor pada kereta ini sebenarnya bukan pada depan, tetapi pada bahagian belakang. Kau nampak sebuah design yang sangat-sangat futuristik, especially kalau kau tengok daripada segi bahagian lampu dia. Kau nampak lampu dia sebenarnya dia adalah bersambung kau. Daripada kiri body ni terus ke bahagian kanan dan of course
dia ada macam ada apa ni, dark trail dia bukan itu dia panggil macam tu So maksudnya selain daripada aerodynamics, dia juga boleh menawarkan orang kata design yang lebih cantik. Kalau waktu malam memang nampak cantik lah. Dan of course, kalau kita nampak kat sini, hiasan didatangkan dengan diamond cut punya design. So memang cukup kena pada bahagian belakang. Secara overall, belakang ni memang nampak lawa. Dan of course, kalau korang lihat, dekat sini dia satu base GT Line tau. Di mana untuk Kia EV6, dia cuma ada satu pilihan variant saja, iaitu GT Line lah. Di mana GT Line ni adalah versi yang paling high spec sekali lah. Dan berbandingkan kalau kita lihat dekat Ioniq 5, walaupun dia gunakan platform yang sama, benda yang hampir sama kat situ, tetapi untuk orang katakan Ioniq 5 dekat Malaysia dia ada masuk beberapa variant. Tetapi dekat Malaysia, dia bawa yang versi yang paling high spec sekali. Okay? Dan kita nak tunjuk sikit dekat bahagian bonnet dia. So, bonnet dia bagi aku cukup besar. So, nak kata besar sangat gila-gila, tak adalah. Tetapi bagi aku, untuk balik kampung, still okey lagi. Untuk yang ni, boot space dia adalah 520 liter. Tetapi kalau roll yang kedua kita turunkan sepenuhnya, dia boleh tawar sampai 1,300 liter. So, kalau turunkan second roll, memang besar ni. So, untuk interior, bagi aku pun cukup mengagumkan jugalah. Untuk interior dia memang nampak futuristik juga. Nampak orang katakan, there's a lot space yang kau boleh letak lah. First, kita cerita dari segi dia punya dashboard dulu. So, dashboard dia memang a bit lain daripada kereta Kia sedia ada. So, dia satu benda yang barulah khas untuk Kia sebenarnya. Dan especially dari segi dashboard, kau nampak dashboard dia macam, dia ada satu design yang ni bukannya plastik tau. Yang ni macam, dia ada corak-corak yang memang dia buat macam ni, kau nampak ni. So bagi aku dia memang kenalah dengan watak dia sebagai seorang kereta elektrik. So design macam ni memang kenalah. So ditambahkan lagi dengan skrin yang cukup besar, 12.3 inci, di mana skrin macam ni yang kita biasa nampak dekat kereta-kereta Mercedes-Benz ataupun BMW barangkali. So yang ini kita boleh lihat dekat sini di mana dipecahkan kepada dua. Untuk bahagian tengah ni lebih kepada sistem infotainment, lebih kepada setting dan sebagainya. Dan of course untuk setting ni kita boleh setting in term of the sound. Dari segi kita acceleration, dia ada 3 jenis sound. Yang itu akan aku tunjukkan masa driving experience lah. Di mana untuk bahagian tengah ini, yang ni untuk bahagian ini lebih kepada kita dapatkan maklumat tentang bateri berapa persen lagi. Dari segi boleh jalan berapa kilometer lagi. Dan of course untuk bateri ni berapa kilometer sebagainya, dia bergantung kepada banyak faktor. Dan in term of the steering, a bit simple, sangat-sangat simple. Orang katakan dengan all the button ni lebih kepada infotainment dan juga safety lah. Dan of course yang ini dia adalah jenis yang teleskopik juga. Okay, walaupun jenis manual tapi still okay. Dia janji dia ada teleskopik lah dekat bahagian sini. So of course dekat bahagian sini kalau nampak dia ada drive mode. Walaupun sebuah kereta EV car, walaupun tak ada gear, tetapi dia still ada mode pemandangan. Di mana dia totally dia ada 4 mode pemandangan lah. Di mana dia ada eco, dia ada normal, dia ada sport dan juga dia ada snow. Tapi dekat Malaysia kita tak ada snow lah. So no point lah. Tapi biasa kita boleh gunakan 3. Tapi buat kereta EV, biasanya kita kedekut bateri sikit. Kita akan guna eco dan juga normal lah. Okay, so seterusnya untuk bahagian tengah ni, satu keunikan juga khas untuk Kia bagi saya, especially di mana dia datangkan dengan elemen touch dan juga button. Gabungan touch dan juga button, di mana kalau kau nampak kan untuk bahagian ruangan aircon yang bahagian tengah ni, semua adalah jenis touch. Di mana clever tau, bagi aku cukup clever. Satu tempat tetapi boleh guna secara dua function. Di mana kita boleh adjust aircon. Kalau kita tak nak adjust aircon, kita nak buat tukar benda lain, kita nak kawal infotainment sebagainya, kita tekan atas ni. So untuk bahagian tengah ni pun sama juga. Ada heater seat, boleh sejukkan seat, boleh heaterkan steering. So semua dekat bahagian sini all is about touch. Push start button dekat bahagian sini. So untuk EV car ni still kena push start. Setengah kereta EV tak perlu push start. Dia tak ada touch. Masuk je kau duduk, dia dapat detect duduk, dia hidup enjin. Kau keluar pada kereta ni, dia mati enjin. Tapi yang ni bagi aku, yang ni lebih praktikal lah. So untuk gear indicator, so dia gunakan jenis yang berbusing je ni lah. So berbusing je ni biasanya dia akan gunakan shift by wire. Aku tak pasti untuk yang ni, tapi biasanya macam ni lah. So simple saja. Dan of course yang ni ada orang katakan electric parking brake dan juga auto hold dan juga kamera 360 kat sini. Selain daripada tu, yang ni ada wireless charging juga. Dan this one saya katakan they have a lot space. Kau nampak bahagian bawah ada space kosong, tepi pintu ada space kosong, bahagian tengah armrest ada space kosong. Ada banyak space kosong dekat bahagian belakang. Dan of course untuk bahagian orang katakan bahagian infotainment juga, yang ini bagi aku dia bijak juga di mana dia datangkan dengan 4 USB tau. 1 Type A, 3 Type C. So at least yang ada Type A tak adalah kecil hati, yang ada Type C tak adalah kecil hati. Dia bagi dua-dua juga. Dan of course
12 volt punya. Oh, bukan 4 saja. Ada banyak. Ada 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 rupanya. Silap. Ada 5 total keseluruhannya. Okey. Dan sebenarnya untuk bahagian belakang bagi aku pun cukup-cukup luas dan orang katakan berbanding antara IC car dengan kereta EV. Kau nampak flat. Kalau flat tu biasanya itu adalah kereta elektrik lah. Kalau ada bonggol, itu biasanya itu adalah kereta petrol. So untuk yang ni, sebab kenapa dia flat? Sebab bateri berada dekat bawah kita punya pemijat kaki ni. So bateri semua bahagian sini lah. So dan of course, last but not least, antara benda yang aku suka juga adalah kereta ni ada sunroof. Walaupun cuaca kita tak kena, kau nampak aku peluh-peluh macam ni. So tetapi yang the good thing adalah untuk bahagian belakang, dia ada soket 3 plug point. Soket ni boleh buat apa? Soket ni boleh buat macam-macam. Soket ni boleh orang katakan boleh kau gunakan sebagai nak main, orang katakan nak hair dryer ke, nak bancuh kopi ke, semua boleh kat sini. Tetapi kalau kau tak nak buat kat sini, kau boleh buat dekat luar juga. Yang ini aku akan tunjuk kejap lagi. Okay, next kita nak cerita pasal performance kereta ni. Performance tak payah cakap lah. Kalau kereta elektrik, performance memang berdesut pergi. Tetapi orang yang bawa kereta elektrik ni, dia tak bawa gila-gila sebenarnya. Okey lah, however kita still cerita juga. So untuk kereta ni, dia gunakan bateri 77.4 kW punya bateri, lithium ion punya bateri. Kalau ikutkan dari segi horsepower, dia adalah 320 horsepower dan juga 605 Nm torque. So torque memang tinggi EV car sebab instant torque dia memang cukup-cukup tinggi. 0 to 100 cuma lebih kurang dalam 5.2 second. Top speed 185 km sejam. Tetapi kita bukan nak cerita pasal top speed sebab once, okey lah, kereta EV biasa kita akan buat review, kita akan cerita top speed. Tetapi sebenarnya sebenarnya siapa-siapa yang memiliki kereta elektrik, dia takkan bawa laju sebab kita nak jimat bateri kan. So kita takkan bawa laju, kita akan bawa sopan je. Sebab kalau kita bawa laju, bateri drain akan lagi cepat. Zoom, kita nampak turun. Tapi kalau kita bawa dengan bersopan, dia akan naik balik. Malahan kadang-kadang dia boleh recharge balik semula. Kalau contohnya tengok tempat, bergantung pada tempat, kadang-kadang dia akan recharge balik, naik balik bateri. Macam tu lah, gitu cerita dia. Well, tetapi kita still nak tunjukkan pada anda, tapi ada keunikan. Ada keunikan dekat EV6 ni adalah di mana dia ada beberapa sound yang kita boleh pilih. Kalau kau nampak sini, aku dah pilih custom sound. Di mana yang ni dia ada cyber, dia ada dynamic dan dia juga stylish. Cuba kau dengar apakah perbezaan dia. Okey, kita pergi kepada cyber dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia slow sikit kan. So kita pergi pula ke dynamic. Stylish. Nampak tak perbezaan dia? Okay, kau cuba dengar sekali lagi. Saya pergi ke normal mode. Saya cuba pergi ke normal mode. Kita pergi ke cyber. Okay, dengar Kita pergi pula ke dynamic mode. Gila lah. Kejap 150. Tapi kau nampak lah perubahan bateri dia. Tadi mula dengan 200 km, lepas kita tekan-tekan macam tu, dia boleh pergi sampai 186 km dah tinggal. Yang ini salah satu keunikan lah. Kita boleh pilih custom sound yang macam mana yang kita nak. Dan of course tadi kita cuma pergi ke normal mode. Kalau kita pergi ke sport mode, kau nampak dia punya G-force dia tu tarik kepala aku. Zoom. Tapi however G-force dia tidaklah sekuat kereta-kereta macam Tesla. Tesla punya G-force lagi kuat. Yang ni G-force dia okey, acceptable, taklah terlalu sampai Tesla Model X tu hari tu aku bawa kan. Macam ni lah tangan aku naik. Macam tu lah. So berbalik kepada setiap kali aku educate, aku cakap of course definitely EV this is not a first car. Sebab dia melibatkan planning. I always keep telling people, this is kereta EV ni lebih pada planning. Hari ni aku nak ke mana? Hari ni aku nak jalan-jalan dekat KL, aku ada 3 meeting, lepas tu aku ada 1 meeting projek 7 juta. Okey, dekat KL kita agak-agak dalam 300 km. So mandangkan kereta ni
full charge sebenarnya kereta ni boleh pergi sampai 506 km tau. Tetapi biasanya aku akan minus 10%, lebih kurang 450 km saja. Plus minus lebih kurang. So itu adalah reasonable punya number. Itu boleh terima. So kalau aku setakat jalan KL, aku cakap okey, aku akan bawa kereta EV. Lepas tu aku balik, aku charge lah. Okey, tetapi kalau kau jenis yang travel, kejap-kejap kau dapat, contoh kau buat kereta ni, tiba-tiba kau dapat panggilan, kau kena pergi Kedah. Nanya Pak Abu, kena pergi Kedah, kau kena berhenti, kau kena cari charging station satu hal, lepas tu kau kena charge. Dan sebenarnya, buat masa sekarang, charging station dah ada lebih 700 charging station, mainly dekat Klang Valley. Tapi bagi kita orang, dengan keadaan kenderaan EV yang sedia ada dekat atas jalan raya, sudah mencukupi sebenarnya. Tetapi itu antara konsep utama kita lah, especially kalau kita berada di luar kawasan. Kita nak pergi ke Johor, kita nak pergi ke Terengganu, kita nak pergi ke Kelantan. So sepanjang jalan tu mungkin tak banyak. So mungkin dekat Kuantan ada, dekat Gambang ada, ataupun kalau kita sampai dekat Terengganu, hotel baru ada. Itu pun depend. Kadang-kadang kita tak nak bagi kau charge. Kalau kau tak duduk hotel ni, aku tak nak bagi kau charge. Itu masalah persepsi pula. So banyak benda-benda lain lah. Tetapi tidak salah untuk anda memiliki kereta EV, sebab seperti aku katakan, tak nak, kita kena terima. Sebab setengah OEM telah umumkan 2025, 2030, 2035 there's no more ICE car. Tak ada kereta elektrik, tak ada kereta petrol, tak ada kereta diesel. Sebaliknya semua akan dijadikan dengan kereta elektrik. Dan concern orang biasanya, kalau katanya aku, paling mahal sekali kat mana kat kereta ni, kereta 60% disumbangkan oleh bateri. So kiranya bateri paling mahal lah. Itu antara concern lah. Tapi untuk first hand user tak ada isu. Second hand user mungkin ada isu, sebab kita guna kereta, kita tak akan guna lama. Especially kalau EV car. EV car biasanya kita akan guna mungkin 3 tahun, 4 tahun, lepas tu kita jual. Kita tak akan guna sampai 9, 10 tahun. Betul tak? Logik tak logik? Kan? So itulah antara kesimpulan aku nak buat lah. Aku cakap lah, mungkin kereta ni tidak sesuai untuk anda. Tetapi bagi anda yang dah ada kereta lain, anda nak cari kereta yang lebih lifestyle, of course EV adalah jawapannya lah. Dan of course banyak faktor jugalah, dari segi warranty, dari segi after sale, dari segi support, dari segi value. Itu pun kena consider lah. Yang itu kalau kita cerita sampai esok pun mungkin takkan habis juga. Tetapi secara overall ya, EV car is a fun car, especially dekat Kia EV6. Bagi aku, ini adalah antara kereta EV yang paling canggih setakat ini pada harga RM300,000. Paling canggih lah untuk setakat ini. Itu pandangan peribadi aku. Apa kata komen-komen pula? Nak tahu harga? So, let's go. Kita buat kesimpulan sikit dekat bahagian kita kat luar. Okay, last but not least, semua nak tahu kan, kita ada cerita hebatnya kereta ni. Kita nak tahu pula charging macam mana. Okay, so untuk charging EV6, dia berada kat bahagian belakang. Macam mana nak buka? So, kau ada dua cara, sama ada buka belakang ataupun kau datang sini, kau tekan ni, dia akan buka. Okay? So, untuk yang ni, dia ada dua lah. Dia ada AC dan juga DC. AC alternate charging, DC adalah direct charging. So, kalau direct charging, kau kena buka bawah ni. So, maksudnya dua-dua ni adalah direct charging. Okay? So, berapa pula kalau kau nak charge? Okay, dia bergantung kepada tempat pengecasan tu. Sama ada dekat rumah ataupun dekat luar. So, kita ambil contoh yang dekat rumah lah. Rumah kita ambil 11 kW untuk wallbox 11 kW. So, untuk 11 kW daripada 0 sampai 100%, dia akan ambil masa lebih kurang dalam 7 jam 20 minit, lebih kurang macam tu lah. Yang itu memang lama lah. So, that's why orang katakan the best charging port adalah berada di rumah. Kita tidur, bangun pagi, dah penuh. Ataupun kita charge dekat luar. So, kita ambil DC. DC ada banyak. So, kita ambil contohnya 50 kW. Okay, untuk 50 kW, daripada 10 sampai 80%, dia akan ambil masa lebih kurang dalam 73 minit. So, manakala kalau kita ambil yang paling cepat sekali, 350 kW. Tapi dekat Malaysia tak adalah. Kita anggap dah ada. Kalau dah ada satu hari nanti, 350 kW dia ready. So, untuk yang ni 10 sampai ke 80%, dia cuba ambil masa lebih kurang dalam 18 minit saja. Canggih tak canggih? So, selain daripada itu, ada satu lagi kelebihan yang orang lain tak ada, tetapi ada pada Kia EV6 adalah yang ni aku nak tunjuk pada kau. Di mana anda akan boleh pasang benda ni, di mana benda ni anda boleh pasang dekat anda punya charge, di mana untuk benda ni dia ada datangkan dengan 3 plug point, di mana kau boleh buat macam-macam. Kau nak guna apa? Kau nak guna hair dryer boleh. Kau nak buat masak nasi boleh. Kau nak buat masak-masak boleh. Kau nak bancuh air kopi pun boleh juga. Okey? Hari ni kita akan cuba bancuh, orang katakan. Nampak ni? Aku membuktikan kita bancuh
TO panas je lah sekarang ni Orang kata nak pergi kedai mamak pun orang kata kan boleh tahan juga harga kan. So kita bawa pada rumah sendiri lah kan dengan cawan sendiri. Alah sikitnya air kedekutnya kan. Kita tambah air sikit lagi. So berapa pula harga kereta ni? So harga kereta ni bagi aku macam aku cakap lah. Kalau yang paling canggih sekali dengan 800 watt, dia yang paling canggih sekali, harga dia adalah RM300,688. Kalau kau tanya aku, kalau nak comparekan dengan dia punya abang adik dia, orang katakan Ioniq 5, memang jauh beza lah. Ada perbezaan berpuluh-puluh ribu. Tetapi dari segi kecanggihan, of course, yang ini lebih canggih lah. Kalau nak compare dengan Porsche Taycan, lagi langit bumi lah. So bagi aku, boleh beli ke tidak? Boleh beli kalau kau rasakan EV ni sesuai untuk kau. So untuk guna EV ni bukan macam guna kereta ICE biasa bang. So guna EV ni kena ada kesabaran dan dia membuatkan kita menjadi lebih disiplin. Memandu dengan perlahan sebab kita nak save bateri. Begitulah. Itulah. Kita cuba minum Tengok sedap tak sedap. Sedap ni bang. Ini. Panas. Panas, sedap. So, siapa-siapa nak lagi, order kat bawah. Nanti aku hantar dekat kau. Okay? So, kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Aku patut buat mocha tadi ni. Good at what I do. I'm OMW. OMW. On my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display.